Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, untuk PDPR hari ini, cikgu nak terangkan dua perkara saja, iaitu bagi tajuk dua. Tajuk dua ialah tajuk pembangunan produk. Okey, untuk hari ini cikgu bagi contoh kita nak hasilkan satu beg tangan yang dinamakan sebagai beg tangan harmonis lah. Jadi ini adalah contoh produk yang dihasilkan oleh seorang murid. Okey, Amir Ifan bin Arifin. Okey. Jadi untuk tajuk dua ni kamu sepatutnya kena hasilkan satu produk. Tapi kita tak tahu lagi macam mana. Walau bagaimanapun kamu kena belajar tajuk ni, tahu. Okey, untuk hari ni kita nak tahu tentang apa dia 1.1 kajian keperluan pelanggan, dan yang ketiga tu borang projek brief. Okey, apa dia borang kajian pelanggan? Okey, borang kajian pelanggan ni sebenarnya ialah borang berkaitan dengan apa yang pelanggan kita bagi maklumat. Yang pertama sekali dia ada maklumat pelanggan, nama dia, nama produk yang dihasilkan, jantina dia, kegunaan dia, maklumat tentang dia. Okey, bahagian kedua ialah tentang latar belakang produk yang digunakan sekarang. Maksudnya apa dia ciri-ciri produk tu? Dia dibuat daripada apa? Produk jualan tu untuk apa? Apa fungsi produk tu? Kalau beg, fungsi dia untuk apa? Meletakkan ataupun menyimpan barang-barang. Kalau beg tu beg perempuan, untuk simpan alat solek. Kalau barang beg lelaki, mungkin untuk menyimpan alatan memancing contohnya. Okey, bahagian C pula ialah tentang maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan tentang penambahbaikan bagi beg tu. Macam mana nak bagi beg tu lebih baik lagi, kemungkinan akan datang. Jadi, borang kajian pelanggan ni, borang kajian keperluan pelanggan ni ialah diisi oleh pelanggan kita. Kita nak hasilkan produk. Jadi, kita nak hasilkan produk mesti berdasarkan apa yang pelanggan kita nak. Jadi, kita bukan hanya bagi pada satu orang saja. Kita bagi kepada mungkin 10 atau 20 orang. Jadi borang ni diisi oleh pelbagai orang. Contoh kat sini cikgu bagi nama orang pelanggan ni Muhammad Syukri. Okey, yang kedua nama Farah Husna. Yang ketiga nama Abu. Yang keempat nama Mutu. Yang kelima nama Meling. Contoh macam itulah. Okey? Okey, itu dah settle untuk borang kajian pelanggan. Okey, yang kedua cikgu cakap tadi ialah borang yang kedua yang perlu kamu tahu, iaitu borang projek brief. Borang projek brief ni sangat-sangat penting. Okey, borang ni ialah untuk kita nak tahu apa dia kehendak pelanggan kita tu bila kita nak hasilkan produk yang dia nak tu. Jadi kat sini ada nama dia, nama produk yang dia nak tu. Kita pun isilah. Okey, kita isi maklumat berdasarkan kriteria pertimbangan. Ada 8 kriteria kat sini. Yang pertama sekali, fungsi. Yang kedua, persembahan. Yang ketiga, tujuan pasaran. Yang keempat, kuantiti. Yang kelima, style atau gaya. Yang keenam, kualiti dia. Yang ketujuh, kos. Dan yang terakhir sekali ialah jangka masa. Jadi kat sini kita akan tengok yang pertama sekali, fungsi. Kita buat soalan kat situ. Soalan yang pertama contoh dia, apa kegunaan produk ni? Kalau beg tadi cikgu cakap. Kita pun tulis jawapan dia dekat catatan tu. Okey, kegunaan beg ni yang pertama, menyimpan peralatan solek atau peralatan peribadi. Jawapan dia lah contoh. Okey, kalau beg tu beg lain, mungkin simpan dia lain. Ikut kamulah. Yang kedua, di mana produk ini akan digunakan? Maksudnya bila kita pakai beg tu kita pakai kat mana? Kalau perempuan mungkin untuk pergi ke pejabat, pergi ke sekolah kalau dia seorang cikgu, kan? Sebab tadi dekat maklumat, tadi ada pekerjaan dia. Okey? Yang kedua, persembahan. Bagaimana produk ni kita nak persembahkan dia, nak present dia. Okey? Dalam bentuk yang macam mana? Okey, bentuk yang pelbagai. Okey, contohnya beg tu dipersembahkan dalam bentuk simetri. Sama besar. Dia punya kedudukan dia di tepi kiri dan kanan, ataupun
tidak simetri. Mungkin kat depan tu bentuk dia bulat, okey, dekat tepi tu bahagian tu bentuk dia 4 segi. Itu yang maksudnya dipersembahkan. Mungkin dalam pelbagai warna. Okay, ada 2 warna combination dia. Okey, soalan yang kriteria yang ketiga, tujuan pasaran. Tujuan. Pengguna dia siapa kita nak sasarkan ni? Kita nak hasilkan produk ni untuk siapa? Perempuan ke, lelaki ke, budak ke, orang tua ke? Siapa pesaing kamu? Ada pesaing tak untuk beg tu? Kalau ada, tulis ada. Kalau tak ada, tak perlulah. Okey. Kriteria pengguna berpotensi. Yang ni boleh tambah lah. Kalau tak ada, tak perlulah. Okey. Kuantiti. Kuantiti. Kita estimate. Kita cadangkan. Kita anggarkan. Berapa banyak kuantiti yang kita nak hasilkan. 100 unit ke? 50 unit ke untuk permulaan? Okey. Okey. Kemudian kriteria seterusnya. Style atau gaya. Bagaimana reka bentuk produk tu? Reka bentuk produk tu adakah berinovasi, kreatif, ada bentuk geometri, ada bentuk sederhana, kecil, sederhana, boleh dipegang ataupun boleh disangkut kat bahu dan sebagainya. Okey. Adakah produk ini akan mendapat perhatian daripada pengguna? Kita tulislah kat situ. Bila kita buat ni, mestilah kalau tak dapat perhatian, kita takkan buat. Betul tak? Okey. Okey, kemudian kualiti. Bagaimana kualiti pembuatan dia? Kualiti tu dapat berfungsi dengan tempoh masa yang lama ataupun sekejap saja. Okey. Adakah pelanggan mempunyai permintaan istimewa? Okey, yang inilah kalau ada tambahan, tak perlu pun tak apa. Standard yang perlu dipatuhi. Okey, kalau barang produk contohnya produk elektrik, mungkin ada SOP dia, iaitu standard kena penuhi. Contoh dia kena ada cap sirim. Kalau makanan perlu ada cap halal. Kalau ubat-ubatan ada KKM kan. Contohnya macam itulah. Kalau beg ni biasanya tak ada lah. Okey. Okey, kos. Kos ni maksudnya duit. Duit. Kos penghasilan satu unit produk. Kalau kita nak siap satu tu, berapa duit kita kena keluar sebagai modal? Okey? Kita kena anggarkan lah. Yang ni sebab tu ada pengiraan. Okey, jumlah keuntungan yang ingin diperolehi. Okey, kita agak-agak berapa satu unit beg tu, kita nak berapa untung dia? Kalau modal kita RM10, adakah kita nak untung RM10 juga? Macam tu lah. Okey, ataupun kita nak untung RM5 saja. Kita buat pengiraan. Jangka masa sasaran projek yang akan disiapkan bila? Okey, jangka masa dia, tempoh masa. Kita boleh siapkan untuk kita dah bagi tahu tadi. Kalau 50 unit, jangka masa dia berapa? 2 minggu ke? Sebulan ke? Seminggu ke? Jadi kita catat kat situ tempoh masa untuk siapkan. Jadi itu saja yang kita belajar pada hari ini, iaitu borang kajian keperluan pelanggan yang pertama, dan yang kedua ialah borang projek brief. Okey, itu sahaja pada hari ini.